Okay. So hari ni kita nak belajar bab 2 sebatian karbon. Okay. So untuk pelajar yang DLP, kalau korang tak faham, nanti kita tolong cari dia punya translation, okay? So kita guna wow notes, okay? Sianlat punya wow notes, okay? Bab 2 sebatian karbon. Okay, dah boleh mula Okay. Boleh. 2.1 kita belajar jenis-jenis sebatian karbon. Okay. Sebenarnya yang ni dia macam basic lah apa yang kita kena tahu dalam sebatian karbon. Sebatian karbon ni adalah sebatian yang mengandungi karbon sebagai unsur juzuknya. Okay, maksudnya unsur juzuknya itu maksudnya karbon lah sebagai unsur utama dia kan. Okay. So kita ada dua jenis sebatian karbon iaitu sebatian karbon organik dan sebatian karbon bukan organik. Okay. Melalui nama dia pun kita dah tahu maksud dia. Okay. Sebatian karbon organik ni adalah yang berasal daripada benda yang hidup. Dan yang bukan organik ni macam benda buatan manusia. Macam oksida karbon, sebatian karbonat dan sebatian cyanida lah. Yang bukannya daripada benda hidup. Okay. Sebatian karbon organik pula dia terbahagi kepada dua iaitu sebatian organik hidrokarbon. Hidrokarbon ni dia ada unsur hidrogen dan karbon je. Dan sebatian organik bukan hidrokarbon ni dia ada unsur lain selain daripada karbon dan hidrogen. Contohnya ni sebatian ni dia ada oksigen. Contoh unsur lain yang boleh masuk dekat dalam sebatian organik bukan hidrokarbon, contohnya ada nitrogen ke, fosforus ke ataupun halogen. Okey. Setakat ni faham ke? Faham. Okey. Good. Faham. So kita nak tahu hidrokarbon, sebatian organik hidrokarbon ni pula dia terbahagi pada dua lagi. Hidrokarbon tepu, okey, dia ada ikatan tunggal antara atom karbon. Yang tak tepu dia mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan ganda dua ataupun ikatan ganda tiga antara atom karbon. Kalau kita tengok betul-betul, yang ni semuanya semuanya ikatan tunggal kan? Semuanya ikatan tunggal dekat sini. Okey, kalau kalau hidrokarbon yang tak tepu, tengok ni dia ada ikatan ganda 2, okey, dia ada ikatan ganda 3 dekat dia punya molekul tu lah, dekat hidrokarbon tu. Okey? Okey, jap. Padam. So next kita nak pergi ke sini, sumber hidrokarbon. Okey, yang ni macam fakta. Okey? So dia ada dua benda lah, okey, dalam topik sumber hidrokarbon ni. Kita boleh memperoleh sumber hidrokarbon daripada penyulingan berperingkat, okey, iaitu pecahan hidrokarbon dalam petroleum dia diasingkan pada suhu berlainan ikut saiz hidrokarbon tu. Kalau yang kedua pula kita ada proses peretakan. Proses peretakan ni dia daripada hidrokarbon yang rantai dia panjang, kita pecahkan dia kepada molekul yang lebih kecil. Okey. Kita guna mangkin lah, kita ada suhu dan tekanan yang tinggi. Okey. Okey. So proses peretakan ni akan menghasilkan hidrokarbon yang lebih kecil. Hidrokarbon alkena dan alkana rantai dia lebih pendek yang digunakan sebagai bahan mentah industri. So yang ni nanti kita tengok lah dekat tajuk-tajuk yang seterusnya ada lebih detail pasal
apa benda alkena lah, alkana lah. Okay. So next, sumber alternatif hidrokarbon. Okay. Sebab hidrokarbon ni kalau kita ambil daripada petroleum aja, lama-lama dia habis. Sebab petroleum bukannya bahan apa tu yang boleh diperbaharui kan. So nanti lama-lama dia habis. So sebab itulah kita kena ada sumber alternatif. Contohnya biogypsum. Biogypsum ni adalah bahan organik daripada tumbuhan dan haiwan. Okay. Sumber alternatif ni adalah sumber yang boleh diperbaharui. Okay, sumber tenaga alternatif boleh dihasilkan melalui pelbagai proses kimia yang bersumberkan biogypsum. Okay, dah habis 2.1. Okay, saya tak nak panjang sangat 2.1 ni sebab rasanya benda ni macam fakta je tau. Macam korang boleh baca dan hafal sendiri. Lagipun yang susah-susahnya dekat dalam topik ni dekat belakang-belakang. So let's move on to 2.2 siri homolog. Okay. So siri homolog ni, okay, dia ada 5 benda lah. Okay. Dia ada formula yang sama, sifat kimia sama, sifat fizik. Sifat fizik dia berbeza. Okay. Contohnya macam takat lebur dan didih dia berbeza. Okay. Dia boleh disediakan dengan kaedah yang sama. Itu adalah siri homolog. Actually siri homolog yang ni, yang kita akan belajar dalam waktu kita tingkatan 5 ni, kita akan belajar alkana, alkena, alkuna, alkohol, asid, karboksilik dan ester. Okay. So yang ni dia punya formula nanti kita go through the details later. And then kita ada kumpulan berfungsi dia macam ni. Okay, tengok ni ikatan tunggal. Okay, maksudnya dia hidrokarbon yang tepu. Maksudnya dah tak boleh tambah apa-apa atom lagi dah. Okay, so dia ikatan tunggal. Hidrokarbon tepu. Yang alkena dan alkuna ni, dia hidrokarbon tak tepu sebab dia ada ikatan ganda 2. Alkuna pula dia ada ikatan ganda 3. So, atom lain masih boleh masuk dalam molekul alkena ataupun alkuna. Okay. Kalau alkohol pula, dia bukan hidrokarbon lah sebab dia ada, tengok ni, dia ada oksigen. Sama juga macam asid karboksilik dengan ester, dia ada oksigen dalam molekul dia. So, tiga-tiga ni bukan hidrokarbon. Okay. So, next, okay. Formula molekul, formula structure dan penamaan ahli-ahli siri homolog. Okay, macam mana kita nak namakan ahli siri homolog? Dia macam benda ni basic kan, kita dah belajar. Okay. So formula molekul macam ni rupa dia, CH4. Siapa tahu CH4 ni apa? Okay, dia dah tulis. Ya, dia dah tulis kat sini, metana. Okay, met. Tengok, met 1. Bilangan karbon dekat sini ada 1. So sebab itulah kita namakan dia metana. Kenapa metana? Sebab dia semuanya ikatan tunggal. Tengok. Sebab itulah dia alkana. Nanti kita tengoklah kalau korang tak faham juga, nanti kita tengok alkana tu macam mana. Okay. So kalau formula susunan elektron macam ni lah yang kita dah belajar dekat bab 5 tingkatan 4. Okay. Susunan elektron apa semua tu. Dan yang ni formula struktur. Okay. Kita kena lukis dia macam ni. Carbon of course dekat tengah. Dan hidrogen yang lain semua dekat tepi. Okay. So kalau yang ni dia punya itulah bilangan karbon dengan nama induk. Kalau 1 met. Contohnya metana. Okay. Sebab mungkin dia alkana, so metana lah nama dia. Okay, kalau dia alkena, kita kena namakan dia metena. Kalau dia alkuna, metuna. Kalau alkohol, metanol. Macam tu. Okay.
dia depends on berapa bilangan karbon yang dia ada dengan siri homolog dia lah. Okay. Setakat ni ada apa-apa soalan? Tak ada. Okay. So jom kita move on. 2.3. Sifat kimia. Okay. Dan saling pertukaran sebatian antara siri homolog. Okay. Yang ni topik yang sederhana susah lah. Okay bagi saya. Okay. Tak tahulah, dia depends on the student. Okay. Kalau student tu kata susah, susah lah. Okay. So, yang ni adalah alkana. Okay. Alkana adalah hidrokarbon tepu. Sebab apa? Dah banyak kali dah tadi. Sebab ikatan covalent yang tunggal. Okay, kita highlight. Ikatan covalent tunggal. Sebab itulah dia hidrokarbon yang tepu. Okay, kumpulan berfungsi dia macam ni. Ikatan covalent tunggal antara atom. Macam ni bentuk kumpulan berfungsi dia. Okay, formula ARM dia adalah CnH2n tambah 2. Okay, N tu adalah 1, 2, 3. Okay, N ni kita tengok dekat karbon. Kalau karbon dia ada 1, then hidrogen dia ada berapa? 2 darab 1 tambah 2 sama dengan apa? 4. Kan? So macam tu lah kita gunakan formula ARM dia. Okay. So yang ni alkana dalam siri homolog. Okay. Ni adalah formula structure alkana. Okay. Yang ni contoh dia adalah CH4 metana. Okay. Karbon dia dekat tengah and then hidrogen dia dekat tepi. Okay. Kalau yang garis satu ni maksudnya ikatan tunggal lah. Okay, kalau dia ada 2 garis maksudnya tu ikatan ganda 2. Tapi disebabkan yang ni alkana, alkana semuanya ikatan tunggal. So sebab itulah kita letakkan satu garis je dekat semua bila kita nak sambungkan semua atom-atom tu. Okay, yang ni adalah model molekul metana, CH4. Okay. And then kita kena tahu sifat kimia alkana. Okay, alkana ni tak reaktif. Okay, nota ni penting tau. Yang ni yang selalu ditanya dekat exam nanti. Dia tak menunjukkan sebarang perubahan bila ditindak balas dengan asid hidroklorik, natrium hidroksida ataupun kalium manganat berasid. Kalium manganat 7 berasid dan air bromin. Kenapa dia tak menunjukkan sebarang perubahan? Sebab dia dah jadi hidrokarbon tepu. Kalau hidrokarbon tepu ni dia dah tak boleh nak tambah apa-apa atom lain dah dekat dalam molekul alkana ni. Sebab itulah dia tak reaktif dan dia tak tindak balas dengan banyak bahan lah. Okay. Pembakaran alkana dia terbahagi kepada pembakaran yang lengkap dan pembakaran tak lengkap. Okay. So yang ni adalah sifat kimia yang pertama yang dia tulis dalam buku teks. Okay. Pembakaran alkana. Okay, yang ni adalah tindak balas yang pertama. Yang ni yang kedua, nama tindak balas dia adalah tindak balas penukar gantian. Okay. Penukar gantian dengan syarat kehadiran sinar ultraviolet. Okay, kita tengok dekat buku teks lah senang. Okay. Yang ni adalah tindak balas penukar gantian. Okay. Dia macam ni tau. Gas metana ni dia akan contohnya ni gas metana kan. Sekejap. Okay. Kita setting dulu. Okay. Yang ni gas metana. Okay. Nanti satu hidrogen ni nanti dia digantikan dengan atom klorin. Okay, kalau dia ada sinar ultraviolet. Dia macam ada 4 peringkat lah sampailah dia jadi apa? Dia jadi trichlorometana. Okay.
Persamaan tindak balas yang berikut menunjukkan cara atom klorin daripada molekul klorin menggantikan atom hidrogen peringkat demi peringkat daripada molekul metana. Okey. Dia macam ni lah kalau dia tanya pun mesti dia suruh kita lukis ke apa. Lukis macam ni. Mula-mula dia gantikan, contohnya korang nak dia gantikan kat sini kan. So lepas dia ganti ni, bukannya klorin ni dia duduk sorang-sorang je. Klorin ni dia duduk dengan hidrogen yang dia dah gantikan tadi. Okay. Dia jadilah hidrogen klorida, gas hidrogen klorida. Bukannya asid hidroklorik. Okay. And then peringkat 2 pun sama. Okay. Tengok. Dia dah jadi ada 2 atom klorin dekat sini. And then dia jadi 3 atom klorin dekat sini, and then akhir sekali semuanya dah digantikan dengan atom klorin. Semua atom hidrogen dah digantikan dengan klorin. Itu adalah tindak balas punkar gantian lah. Okay, so next kita nak pergi ke alkena. Okay, sebab dah habis kan? Okay. Yang tu adalah 2 tindak balas penting dalam alkana. Sekarang ni kita nak tengok alkena. Apa benda alkena ni kan? Okey. Sekejap. Kenapa? Okey. So alkena ni adalah hidrokarbon yang tak tepu. Kenapa tak tepu? Sebab dia ada ikatan kovalen ganda 2. Ikatan kovalen ganda 2 ni, okey. Macam yang korang boleh tengok dekat sini. Tengok. Kumpulan berfungsi dia adalah ikatan ganda 2 antara atom karbon. Macam ni. Dia ada ikatan ganda 2. Formula dia lain daripada alkana. Alkana tadi sekejap. Okey, alkana CnH 2n tambah 2 kan. Okey, kalau korang tengok kat sini alkana dia ada tambah 2 dekat belakang ni. Okey, tapi kalau alkena dia tak ada tambah 2. Okey, dia macam ni. H2n je. CnH2n je. Dan nombor n tu dia mula daripada nombor 2. Dia tak boleh mula daripada 1. Okey. Siapa tahu kenapa dia tak boleh mula daripada 1? Kenapa dia tak mula dari 1? Nanti Sebab dia tak ada boleh ikatan nombor 2. berpeluang. Kan. So kalau dia 1 dia jadi CH2. CH2 tu apa? CH2 tu tak ada lah kan. Memang tak wujud. Okay. So sebab itulah dia mula daripada apa tu? Dia mula daripada 2. Tengok ni. Kalau 2 apa nama ni? Apa nama yang ni? Yang kat bawah ni? Formula structure C2H4. Apa nama dia? Etena. Etena. Kan? Sebab mula-mula kita ambil daripada et. Sebab dia ada dua karbon. And then kita tambah ena dekat belakang dia. So jadilah etena. Okay? Ni adalah model molekul dia. Okay. So kalau korang perasan, yang ni adalah ikatan ganda 2 dekat sini. Sebab itulah kita panggil dia alkena. Okay, etena adalah alkena sebab dia ikatan ganda 2. So, sifat kimia alkena. Alkena ni dia ada banyak sikit sifat kimia dia. Okay. Dia neutral. Okay. Of course dia neutral sebab dia molekul bukannya ion. And then dia lebih reaktif lah daripada alkana. Dia sama macam alkana tau. Tengok ni. Alkana dia ada tindak balas pembakaran tu tau. Pembakaran lengkap dengan pembakaran tak lengkap. Okay. Tapi dia ada lagi satu tau. Tindak balas penambahan. Okay. Tindak balas penambahan ni apa benda? Tindak balas penambahan. Okay, kalau tadi, kalau korang tengok, okay.
Tadi alkana dia tak bertindak balas dengan asid hidroklorik, natrium hidroksida dengan benda-benda ni kan. Tapi alkena dia bertindak balas dengan diorang tadi tu. Nama tindak balas dia pun ada lain-lain dia. Okay. Kalau penghidrogenan. Penghidrogenan tu dia berlaku dengan syarat adanya mangkin platinum atau nikel yang panas. Okay. Hasilnya adalah alkena dia berubah jadi alkana. Sebab penghidrogenan ni maksudnya berlakunya penambahan hidrogen. Penghidrogenan. Nama pun penghidrogenan. So bila kalau kita tambah, contohlah kan. Okay, yang ni kan apa nama ni? Ni kan etena kan, nama dia kan. Kalau kita lakukan tindak balas penghidrogenan terhadap etena ni, apa yang akan berlaku dekat ni? Etana. Dia akan jadi etana, dia akan ada H dekat bawah ni. Dia dah ada hidrogen lah, so dia dah jadi hidrokarbon yang tepu, dah tak boleh tambah dah. So yang ni daripada ikatan ganda dua dia jadi ikatan tunggal je antara atom karbon. Okay. And then yang kedua, dia boleh berlaku penghalogenan. Penghalogenan ni dia bukannya tambah hidrogen. Dia tambah dengan atom-atom halogen. Halogen ni apa? Cuba bagi 3 halogen. Klorin, iodine, fluorine. Yes. Yang unsur-unsur kumpulan 17 tu adalah halogen lah. Okay, klorin, bromin dan iodine lah yang biasa kita dengar dalam chemistry. Okay. 3 unsur tu. Klorin, Cl, Br dengan I. Okay, klorin, bromin dengan iodine. So nanti bila dia dia tambah dekat dan dia berlaku penghalogenan, dia akan jadi macam ni lah. Karbon ni dia terikat dengan contohnya klorin. So dia dah jadi tepu, dia dah jadi ikatan tunggal dekat tengah ni. So kalau korang nak tambah bromin, tambah Br lah dekat sini kan. Br. Okay, yang ni adalah penghalogenan. Penghalogenan. Okay. So yang ketiga, nama dia penghalidaan. Okay. Penghalidaan ni dia bertindak balas dengan asid pula. Hidrogen, apa nak panggil benda ni? Macam HCl, HBr dengan HI. Maksudnya dia ada hidrogen dengan klorin, hidrogen dengan bromin dengan HI ni. Kita panggil apa? Hidrogen klorida kan? Hidrogen klorida, hidrogen bromida dan halogen iodida. Hidrogen iodida. So yang ni dia bukan asid tau, bukannya asid hidroklorik. Dia bukannya asid. Yang ni bukan asid lah, of course lah. Okay, dia orang bukan asid tapi dia hidrogen halida. Tu nama dia, hidrogen halida. Okay, dia akan menghasilkan haloalkana. Contohnya haloetena, halopropena macam tu. Itulah dia. Itulah yang akan berlaku. Seterusnya penghidratan. Okay. Dalam English penghidratan hydration ke? Yes. Kan? Okay. Yeah. So penambahan stream air, okay, pada suhu dan tekanan yang tinggi dalam makmal ataupun industri, okay, kita boleh menghasilkan alkohol lah. Kita boleh menghasilkan alkohol sebab nanti dia tambah apa? Dia tambah OH kan?
dekat dalam molekul ni dia tambah OH. So sebab itulah dia jadi alkohol. Sebab alkohol punya kumpulan berfungsi adalah ni tadi mana? Oh ni. Hydroxyl OH. Okay. So dan akhir sekali, okay, dia boleh mengalami pengoksidaan. Pengoksidaan ni dia untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan alkanadiol. Contohnya, siapa boleh bagi contoh alkanadiol? Okay. Ethanadiol. Ethanadiol, okay. Kita tengok contoh dekat buku teks. Sekejap, kenapa dia macam ni? Okay. Dah terlebih ke? Okay, yang ni dia. So dia akan jadi, dia memanglah nama dia macam ni tau. Nanti kita akan belajar penamaan sebatian karbon. Dia jadi ethandiol sebenarnya, tapi disebabkan dia duduk dekat 1 dengan 2. Okay, nantilah kita tengok. Tapi nanti dia akan jadi alkanadiol lah. Okay, maksudnya ethandiol, propandiol macam tu. Itu nama dia. Yang untuk yang nombor-nombor ni nanti kita tengok. Nanti korang pening, kita belajar basics dulu. Okay. Yang korang kena tahu dia ada dia ada 5 tindak balas. Okay, penghidrogenan, penghalogenan, penghalidaan, penghidratan dan juga pengoksidaan. Okay. So yang terakhir dalam hidrokarbon ni kita ada alkuna. Okay, alkuna ni dia tak famous sangat sebab lagi satu alkuna ni first time keluar dalam KSSM ni lah. Sebelum ni tak ada pun alkuna. Okay. Alkuna ni beza dia daripada alkena dengan alkana ni. Kalau alkana semua ikatan tunggal kan. Kalau alkena dia ada ikatan ganda 2. Kalau alkuna ni pula dia cuma ada dia ada ikatan ganda 3 antara atom karbon. Dan dia punya formula am pula CnH2n tolak 2. Yang mula-mula H2n tambah 2 kan. Lepas tu tak ada apa-apa. 2n sahaja. Yang ni dia tolak 2 pula. CnH2n tolak 2. Okay. So, alkuna ni dia tak keluar sangat tau dalam exam. Tak tahulah sebab jarang tengok soalan berkaitan dengan alkuna ni. Okay. So, kalau formula structure okay, untuk C2H2 apa? C2H2. Karbon dia ada 2 dan dia alkuna. Apa nama dia? Etuna. Etuna. Okay. So semua alkana alkuna ni banyaknya dalam bentuk gas lah ataupun molekul kita panggil dia. Okay. So tengok ni gas etuna dia digunakan dalam pemotongan logam. Okay, dalam buku teks kalau korang cari dia tak ada sifat kimia. Kan yang ni dia ada sifat kimia, yang ni pun ada sifat kimia, tapi kita tak belajar sifat kimia untuk alkuna. Bukannya dia tak ada sifat kimia tau, tapi kita tak belajar. Okay. So kita tak payahlah nak cari apa sifat kimia alkuna ni, tak payah cari. Okay. Kalau kita tak payah belajar jangan cari. Kalau korang dah habis belajar, kalau nak cari baru cari. Okay. So next kita pergi ke alkohol. Okay, alkohol dah masuk bukan hidrokarbon sebab kenapa dia bukan hidrokarbon? Siapa boleh respon? Kenapa dia ada oksigen. Ada unsur lain. Ya, ada unsur lain selain daripada hidrogen dan karbon. Okay, so yang ni dia punya formula am, korang boleh baca sendiri. Yang penting sekali belakang dia mesti OH, okay, sebab dia kumpulan hidroksil. Okay, macam ni kita nak sediakan alkohol. Okay,
alkohol ni boleh disediakan melalui penapaian glukosa. Okey, sebelum ni kita guna istilah penapaian kanji, tapi sekarang KSSM kita guna istilah penapaian glukosa. Okey, so proses penapaian adalah proses penguraian molekul organik yang besar pada molekul yang lebih kecil. Okey. Yang kedua, okey, selain daripada penapaian ni kita boleh alkohol ni boleh dihasilkan secara penghidratan etana. Okey, iaitu kita kena campurkan etana. Etana ke? Etana ke etena? Etena lah kan. Okey, yang ni tersilap eja. Dia mengalirkan campuran etena dengan steam melalui mangkin asid fosforik. Yang ni korang kena take note lah dia punya mangkin apa, okey. Sebab nanti kalau korang dah tahu apa mangkin dia apa semua, barulah senang korang nak jawab exam nanti. Okey. Maksudnya alkohol ni macam tadilah. Etena, kalau korang perasan kan, apa nama tindak balas ni? Tindak balas penghidratan kan? Penghidratan. Yang macam tadi kita tengok alkena tadi, kita ada tindak balas penghidratan iaitu penambahan steam iaitu air pada suhu dan tekanan yang tinggi dengan mangkin asid fosforik. Sama je dekat sini explanation dia. Sebab kita nak hasilkan alkohol. Penghidratan ni adalah untuk menghasilkan alkohol. Okey, kalau sifat kimia alkohol, dia neutral. Okey, dia boleh terbakar lengkap dengan terbakar tidak lengkap. Okey. And then dia mengalami pengoksidaan oleh ejen pengoksidaan macam kalium manganat 7. Okey, ataupun yang ni apa nama dia? Siapa tahu? Dua ni kan selalu ada dekat dalam buku teks kimia, tajuk redox ke, tajuk ni ke. Siapa tahu nama dua ni? Potassium dichromate. Potassium dichromate. Okey, yang ni potassium dichromate lah kan. Ataupun dalam bahasa Melayu kalium dichromate. InsyaAllah. Campur-campur bahasa Inggeris bahasa Melayu. Okey, so yang ni pula potassium manganate korang panggil. Macam mana korang sebut dalam bahasa Inggeris? Potassium? Potassium manganate. Yes, potassium manganate. Okay, so dia akan menghasilkan asid karboksilik. Yang ni dia nak hasilkan asid karboksilik pula. Okay, so kita gunakan alkohol untuk hasilkan asid karboksilik yang ni. Lepas ni kita tengok. And then lagi satu, dia akan mengalami pendehidratan, okay, dengan membuangkan molekul air untuk menghasilkan alkena. Okay, dia memerlukan mangkin porselin panas. Tengok. Dalam bab ni kan dia ada banyak sebut mangkin kan. Setiap tindak balas ada mangkin dia yang tersendiri. Contohnya kalau korang nak hasilkan alkohol dengan penghidratan, dia mangkin dia adalah asid fosforik. Phosphoric acid. Okay. Dia punya catalyst. Dalam English catalyst kan? Benar. Okay. Catalyst dia adalah phosphoric acid. Okay. Pada suhu 300 darjah Celsius dengan tekanan dia 60 APM. Okay. So itu sahaja untuk alkohol. Ada soalan tak? Siapa ada soalan? Kenapa itu ke? Apa benda ni ke? Ada tak soalan? Okay, kalau tak ada soalan, kita move on ke asid karboksilik. Okay. So asid karboksilik ni dia bukan hidrokarbon juga. Okay, macam tadi sebab dia ada atom yang selain daripada karbon dengan hidrogen iaitu oksigen. Kumpulan dia adalah kumpulan karboksil, COOH. Yang ni kita biasa nampak kan. Apa daripada kita form 4 kita ada guna satu asid ni.
Apa nama asid lemah tu? Yang kita selalu duk dengar. Dia berkaitan dengan cuka. Ethanoic. Ethanoic. Yes, ethanoic acid. Ethanoic. Asid ethanoic adalah yang famous lah. Okay, asid karboksilik yang famous. Dia ada dalam tajuk garam lah. Okay, dia banyak keluar. Okay, so asid karboksilik ni formula dia, C ni, N ni, huruf N ni dia boleh mula daripada kosong. Sebab apa? Sebab kita ada kumpulan karboksil. Okay, dekat sini, COOH. Okay, contohnya kita dah boleh mula dengan HCOOH. Siapa boleh bagi nama HCOOH? Ethanoic tu CH2COOH kan? Apa formula HCOOH? Methanoic. Methanoic acid kan? Okay. Yang ni jarang lah kita nampak kan methanoic acid. Propanoic acid. Yang kita selalu dengar mesti ethanoic acid. Okay. Untuk yang ni kita belajar lebih detail. Sebab kita belajar lebih detail, kita kena tahulah apa nama-nama dia. Okay, so cara kita nak sediakan asid karboksilik. Okay, ni tersilap eja. Okay, make sure dalam exam kan korang jangan salah eja tau. Sebab mungkin sebabkan korang salah eja, dia tolak markah, dia tak kira tau. Sebab kita mana tahu kan strict sangat. Sebab dalam kimia ni memang strict penandaan dia. So make sure korang jangan salah eja. So nama asid ni adalah asid karboksilik. Okay. So dia boleh disediakan melalui proses pengoksidaan. And then dia boleh, dalam industri kita melalui proses peretakan petroleum lah. Dan pemanasan gas asli. So sifat kimia asid karboksilik, okay, dia merupakan sejenis asid dan menunjukkan sifat asid lah. Macam kat sini kita tak payah nak tunjuk lah kan, sebab tindak balas asid macam ni, macam asid boleh tindak balas dengan base, dia boleh tindak balas dengan logam, dia boleh tindak balas dengan karbonat logam. Okay, yang tu adalah sifat-sifat asid lah. Dan lagi satu, dia boleh tindak balas dengan alkohol untuk menghasilkan ester. Asid karboksilik ni tindak balas dengan alkohol ni, dia boleh hasilkan ester. Nanti kita tengok macam mana kita nak hasilkan ester. Okay, sekarang ni kita tengok ester lah. Okay, ester ni dia punya formula dia panjang sikit. CmH2m tambah 1, COOCnH2n tambah 1. Macam mana korang nak hafal ni? Kena ke hafal formula siapa boleh jawab? Kena ke hafal formula Kena. Kena kan? Okay. So huruf M ni dia mula daripada kosong. Dan huruf N ni dia mula daripada huruf 1. Huruf N ni mula daripada nombor 1. Okay. So untuk menghafal formula ni, okay, actually kalau dia sebenarnya macam ni tau. Kalau korang selalu buat practice, selalu buat exercises, macam buat latihan, okay, korang akan automatically, oh dah biasa dah ni, dah tulis ester banyak kali dah ni, okay. Korang akan tahu macam mana nak tulis formula ester. Dan kumpulan dia adalah kumpulan karboksilat. Okay. Macam ni bentuk dia. Okay, penghasilan ester adalah melalui tindak balas asid karboksilik dengan alkohol lah. Nama dia adalah pengesteran. Okay, tindak balas ataupun proses pengesteran. Okay. So, penamaan bahagian pertama. Okay, yang ni macam ni kita nak namakan apa tu? Namakan ester. Contohnya kalau kita punya, okay, saya highlight Kalau yang highlight biru ni maksudnya kita punya alkohol.
Okey, alkohol kita, ya Allah, kenapa yang ni dia jadi? Okey, never mind. Dia jadi pelik pula. Okey. So, yang biru tu adalah alkohol kita. And then yang hijau ni adalah kita punya asid. Asid apa? Asid karboksilik kita. Okey. So, macam ni kita nak namakan ester adalah metanol kan. Metanol tu kita tukar jadi metil je. Okey. Kalau etanol, etil. Kalau propanol, propil. Okey. Kita buang semua anol-anol ni dekat belakang ni, kita bubuh IL je. Metil, etil dan propil. Okey, bahagian kedua dia pula. Okey, kalau untuk asid, tak payahlah bubuh asid dah. Kita tukar daripada metanoid jadi metanoat. Kalau dia etanoid, tukar jadi etanoat. Kalau propanoid, tukar jadi propanoat. Okey, so benda-benda yang korang dah tukar tu, okey, contohnya bahagian pertama dia metanol. Okey, bahagian kedua dia pula asid metanoid. So nama dia metil metanoat. Okey, kalau etanol dengan asid etanoid, dia jadi etil etanoat lah. Same goes to yang lain. Okey, dia depends on dia punya alkohol dan juga dia punya asid karboksilik. Okey. Untuk ester ni, yang penting dalam ester, siapa tahu apa yang sangat penting dalam ester ni? Apa yang kita kena tahu? Yang memang soalan tu memang confirm keluar. Yang selalu keluar lah, bukan confirm keluar, yang selalu keluar. Wangi. Apa dia? Berkaitan dengan apa? Sekejap, tengah cari ester kat mana ni? Ni dia. So ester ni kan, okay. Kalau korang nak tahu, dekat dalam dalam paper kimia, soalan esei, dia boleh tanya korang, macam mana korang nak hasilkan ester. Dia bagi nama ester. And then dia tanya korang, macam mana korang nak hasilkan ester ni? Macam mana korang nak hasilkan ester yang tu? Contohnya. Okay. So korang memang dalam tajuk ni, korang kena selalu baca dia punya prosedur eksperimen. Okay. Tak kisahlah penghasilan ester ke ataupun macam mana kita nak bezakan alkana dan alkena ke. Okay, dia punya eksperimen memang dia memang probability untuk soalan dalam essay nanti. Soalan macam ni lah. Dia suruh kita tuliskan prosedur untuk penghasilan ester. Okay, contohnya dia nak apa? Etil etanoat. Dia nak ester yang tu. Korang kenalah tulis ikut prosedur dia kan. Okay, contohnya yang ni betul lah ni kan. Kalau kita tindak balas asid etanoik dengan etanol, apa nama ester dia? Asid etanoik dengan etanol. Dia jadi? Etil etanoid. Yes. Etil etanoid. Etanoat. Okay. So tindak balas dia actually senang je. Okay, macam ni. Okay, kita masukkan 2 cm padu asid etanoik. Okay, and then tambah 4 cm padu etanol mutlak. Okay. Kenapa dia namakan glacial dengan mutlak ni? Okay, dalam English apa kita panggil glacial? Of course glacial kan? Kalau mutlak apa? Absolute. Absolute kan? Okay, absolute ethanol. Okay, so dia namakan macam ni sebab tu tahu dia macam, kalau korang baca lah kan prosedur eksperimen dalam acid base garam pun kan, dia ada tulis glacial dengan mutlak. Okay,
glacier ni selalunya kita guna untuk asid tau. Tengok, asid ethanoic glacier. Okay. Kalau mutlak ni dia macam benda yang bukan asid. Okay. Macam ni lah, ethanol ni lah. Okay, but it depends lah. Kalau korang tak nak ingat, okay, kalau korang tak boleh ingat, nak namakan dia glacier ke mutlak ke apa kan. Tak payah tulis. Okay, tulis je. Masukkan asid ethanoic. Okay, masukkan ethanol. Okay, jangan tulis glacier ataupun mutlak. Nanti korang confuse. Okay. So, untuk penghasilan ester, apa yang korang tak faham? Dalam ester ke, ada yang korang tak faham ke? Kalau tak kita move Macam on. structural formula dia. Structural formula. Structural formula. Dalam buku teks tak ada Okay, sekejap. Kita check. Okay, ni ada contoh. Sebab malas nak tulis, nanti tulisan buruk. Dah tengok kan tadi tulisan macam okay. So, dia macam ni tau. Tengok. Kena lukis jugalah. Okay, yang ni, ini dia punya apa tu, kumpulan berfungsi ke apa nama dia? Dia punya kumpulan berfungsi adalah karboksilat. Okay, karboksilat dia duduk kat tengah-tengah. Okay. Yang ada karbon, oksigen dengan oksigen. Okay. Itu dia duduk tengah-tengah. Okay, macam mana korang nak lukis dia? Okay. Mula-mula korang buat ni dululah, yang kat tengah dia, karboksilat tu lukis dulu. Okay, dekat belakang dia, okay, dekat belah kanan ke kiri? Okay, dekat belah sini, belah sini, kita letak dia punya alkohol. Okay, dekat belah kanan ni, kita letak dia punya asid. Asid karboksilik dia. Kan? Okay. Tak, terbalik ya Allah. So, yang dekat belah kiri adalah asid karboksilik. Tengok. Belah kanan ni yang alkohol. Okay, contohnya etil butanoat. Okay, katakanlah korang dah lukis macam ni dulu kan. Okay. Etil butanoat. Okay. Apa dia punya alkohol, apa nama alkohol dia? Ethanol kan. So, dia kata alkohol dia letak dekat belah sini. Ini adalah alkohol dia. So, ethanol dia ada 2 karbon kan. Okay. So, kalau kita nak lukis dia, mula-mula kita lukislah dulu. Karbon dekat sini and then karbon dekat sini kan. Dah lukis 2 karbon tu. Okay, lepas kita lukis karbon, kita tambah hidrogen dekat tepi dia. Macam biasa. Sebab semua dekat sini dah ikatan tunggal kan. So korang tahulah semua karbon ni dia ada ikatan tunggal lah dengan hidrogen yang lain. Tak ada ikatan ganda 2 ke ganda 3 ke, tak ada. Yang ada dekat tengah ni je. Dekat tengah ni je yang ada ikatan ganda 2 iaitu kat sini. Sebab yang ni korang dah lukis siap-siap dulu. Okay. Korang lukis dia punya, ikut korang lah kalau korang nak lukis dia punya alkohol dulu, korang lukis alkohol dia dulu. Okay. And then contohnya kita dah lukis alkohol dia kan. And then kita tengok dia punya asid karboksilik but. But maksudnya ada 4 kan. 4 karbon. Okay, but ni, okay, butanoat ni dia termasuk dekat sini tau. Okay, ni satu family. Okay, satu family daripada alkohol. Okay, so korang just masukkan lagi 3, maksudnya nak tambah jadi 4 dekat sini. Okay, ni adalah asid.
Okay, acid. Ya Allah, buruk macam tulisan. Acid. Okay. Korang nak acid dia dah ada satu carbon yang dah siap ada ni. Sebab daripada apa tu? Kumpulan karboksilat. So korang just tinggal nak tambah 3 lagi untuk cukupkan 4. Sebab dia butanoat. Okay. So sebab itulah kita lukis. Okay. Bila korang dah siap lukis karbon, korang just tinggal nak tambah hidrogen je tau. Okay. So jangan confuse. Ingat, mula-mula kita lukis dia punya ni dulu. Okay. Mula-mula lukis dia punya ni. Benda ni dulu. Kumpulan berfungsi dia. Kumpulan berfungsi betul lah, kumpulan berfungsi. Kita lukis dia punya karboksilat dulu. And then ikut korang, kalau korang nak lukis asid karboksilik dulu, okay, jangan confuse. Asid karboksilik dia dekat sini tau, dekat sini. So butanoat. So ada 4 dekat sini. Korang kena lukis sampai dia lengkap jadi 4 and then tambah je hidrogen dia dekat tepi. Okay. Kalau metil ni daripada alkohol. So ada satu je lah sebab mat satu je carbon. Tambah je hidrogen dekat tepi dia. Macam tu. Okay, ada soalan? Ke dah faham dah? Okay, so yang tu adalah cara je lah macam mana korang nak lukis apa tu namanya, ester. Okay. So next, okay, kalau ada apa-apa soalan lagi tak ni? Alkohol ke, asid karboksilik ke? Tak ada. Okay. So jom move on kepada isomer. Okay, mesti ramai dah tengok macam TikTok ke apa ke video kan yang macam ada orang tu dia buat video tentang cara nak lukis isomer apa semua tu kan. Okay. Sebenarnya senang je isomer ni. Kalau saya buat macam ni lah. Okay, firstly, okay, kita kalau korang dah dapat satu isomer tu kan, korang kena fikir 3 benda ni. Alamat cabang induk, okay, cabang induk dengan induk. Okay, mula-mula of course lah kita mana boleh tahu alamat dia dulu kan. Kita kena tahu induk dia dulu. Induk dia ada berapa? Induk dia ada 3 kan. Tengok karbon ni ada 3. 1, 2, 3. So dia alkana ke, alkena ke, alkuna? Dia adalah alkana kan. So propana lah nama dia kan. Kita letak dekat sini warna merah. Induk dia warna merah. And then bila kita dah tahu induk dia, okay, kita kena tahu cabang induk dia. Tengok dia macam pokok. Dia keluar satu dekat sini, keluar satu dekat bawah. Okay. So cabang induk dia, nama cabang induk dia apa? Metana kan. Sebab dia ada satu je karbon dekat sini. So nama cabang induk ataupun kalau korang dah biasa dengan istilah anak ni kan. Anak dia adalah metana. Okay. So ada 2 metana dekat sini. So sebab tu kita tulis dimetil. Okay. Kalau dia propana dekat sini kita tulis dipropil lah. Okay, jangan tulis dimetil juga. Okay, sebab dia propana. Okay, sebab dekat sini dia metana. So kita tulis metil. Kenapa ada di? Sebab ada 2 metil tu. Okay, sebab tu kita tulis dimetil. And then barulah kita kena tahu alamat cabang induk ataupun alamat anak dia. Tengok, seorang cabang induk duduk dekat nombor 2. Seorang lagi duduk dekat nombor 2 juga. So 2,2 maksudnya seorang cabang induk duduk dekat nombor 2. Seorang lagi pun duduk dekat nombor 2. Dimetil sebab dia ada 2 metil sebagai dia punya cabang induk. Dan dia punya induk dia adalah propana. Okay.
Yang tu adalah cara kita nak bagi nama isomer tu. Okay. Ada question tak? Numbering tu macam mana nak tentukan? Numbering. Numbering sebenarnya dia tak kisah tau. Kalau korang mula daripada kanan ataupun daripada kiri. Numbering yang mana? Yang ni ke? Yang ni ke? Dua tu No, ke? yang tu dekat alamat cabang induk tu. Ni. Yang ni. Yang biru ni. Ha. Okay. Sebenarnya dia macam ni. Okay. Kita tengok contoh dekat buku teks. Sebab dekat situ ada satu contoh je. Ni. Okay. Contohnya ni kan. Kalau 1, 2, 3. Tengok ni. Yang ni of course dia jadi nombor 1. Ni kita tengok yang apa ni? Yang ni dulu. Kenapa dia macam ni? Okay, kita tengok yang ni dulu. Okay. Kalau selalunya kita start daripada kanan tau. Kanan pula. Daripada kiri. Okay. Daripada kiri ke kanan. Tengok ni. Macam ni. 1, 2, 3. Macam tu kan. Yang ni pun sama. Dia start daripada kiri ke kanan. Macam korang tulis Rumi. Okay. Macam tulis Rumi. Korang tulis daripada kiri ke kanan kan. Kita ikut macam tu. Okay, selalunya memang macam tu lah dalam numbering ni. Tapi ada certain cases yang dia bukan dari kiri ke kanan. Tapi selalunya dia bagi diagram. Okay, korang tak payah risau tau. Sebab dalam exam dia akan bagi diagram yang macam ni je. Okay, dia orang akan bagi diagram macam ni. So korang tetap buat numbering daripada kiri ke kanan. Okey tak? Faham tak? Faham. Maksudnya alamat tu daripada kiri ke kanan. Kalau okey, dalam yang ni kan, kalau korang buat daripada kanan ke kiri kan, dia akan sama juga tau. Sebab nanti alamat cabang induk ni, dia akan jadi 2 juga kan. Sebab 2 ni duduk dekat tengah-tengah. Okey? So, nota dan tips, okay. Sebatian karbon, macam saya kata tadi, dia ada mangkin, okay, yang kita kena hafal. Macam contohnya mangkin porselin ke, asid fosforik ke, yang tu kena hafal. And then kita kena baca prosedur penghasilan sebatian karbon. Okay, macam contohnya penghasilan ester. Okay, sebab selalu keluar dalam kertas kimia lah. Prosedur tu lah. Okay. Dalam notes ni kan, kalau korang perasan tak ada pun kegunaan sebatian karbon dalam kehidupan seharian. Kenapa dalam notes ni tak ada? Soalan kebat. Kenapa dalam notes ni tak ada benda-benda ni? Cuba Tak teka. penting. Sebab apa? Penting. Sebab? Tak penting. Tak penting. Bukan tak penting. Sebenarnya benda tu penting lah. Tapi macam kalau korang ada trial kan? Korang dah jawab macam-macam exam kan? Kan? Korang ada ke nampak dia tanya apakah kegunaan alkohol dalam kehidupan seharian? Ada tak? Entahlah, tak ingat dah soalan. Ada. Ada. Okay. Sebenarnya dalam nota ni, okay, saya tak buat tu tau, dia punya kegunaan dalam kehidupan seharian sebab nanti dia penuh tau. Saya sebab nak cepat buat nota ni, so sebab tu tak sempat nak tambah. Okay, tapi kalau korang ingat balik kan, apa kegunaan alkohol? Dah biasa dah rasanya COVID ni. Apa kegunaan alkohol dalam Hand kehidupan? sanitizer. Yes, hand sanitizer. Kalau gas metana ataupun alkana kan, contohnya alkana tadi, mana tadi? Alkana, apa gunanya alkana ni?
Tengok ni, dia punya tindak balas. Apa tindak balas dia? Pembakaran. Kalau pembakaran apa kita selalu guna? Kalau Memasak. yes, memasak. Kalau korang tengok dalam buku teks pun dia tulis macam tu kan? Mana? Sekejap. Kat atas lagi kot. Page berapa? Okay, ni dia. Kalau alkana, okay, memang tengok ni. Gas butana digunakan untuk memasak. Okay, kalau korang lupa kan, alkana ni memang untuk memasak lah. Gas dia untuk memasak. And then alkena pula, apa fungsi dia? Okay, dekat dalam buku teks tak ada lah kot. Sebab semua alkena ni dia macam gas yang tengok ni. Dia akan jadi macam ni. Apa tu? Etena, dia kalau pisang yang sedang masak tu dia akan membebaskan gas etena. Okay, itulah alkena dalam kehidupan seharian kita. And then alkuna pula dia kata untuk pemotongan logam. Okay, and then alkohol, kalau korang tak ingat hand sanitizer, cakaplah minyak wangi ke, okay. Sebab dalam minyak wangi ada alkohol kan. And then asid karboksilik, korang jawab cuka je kan. Sebab cuka apa? Dalam asid karboksilik ni cuka apa? Yang korang selalu dengar tu. Ethanoic acid kan? Acid ethanoic. So yang tu memang kita dah boleh tulis. Kalau ester, apa guna ester? Ester kan korang tahu dia bau macam buah. Apa kegunaan ester? Dia punya rasa pun macam buah juga. Manis. Flavoring. Yes, flavoring. Kalau korang lupa sangat, bubuh je flavoring. Okay, dalam buku teks ada summary tak? Okay, yang ni. Contohnya etana ada deterjen lah, inilah. Tapi takkanlah dia nak tanya spesifik kan? Of course lah dia tanya macam umum je. Apa guna, apa kegunaan alkana dalam kehidupan seharian macam tu. Okay? So korang ada soalan tak? Sebelum kita end meeting. Berapa dia ni? Okay, dah 10.17. Okay. Korang ada apa-apa soalan? Before we end our meeting. Kalau dah tak ada, kita boleh tamatkan kelas kita pada hari ini. Okay. Sekian, terima kasih. Okay, kalau ada orang yang nak tanya soalan, boleh stay ke. Okay. Bye everyone. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.